أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لرضا الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوهها للمعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ورزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata musannif, kenyataan timbang amalan. Jadi wajib kita beriman sebagai seorang muslimin, sebagai seorang mukmin, wajib kita beriman, wajib kita percaya, wajib kita meyakini akan adanya timbangan amal ibadah, akan adanya timbangan amal, mizan, penimbang, neraca, yang mana Allah Ta'ala akan dirikan neraca ini nanti di padang mahsyar. Sebelum seseorang hamba itu mendapat keputusan baik ataupun buruk, syurga ataupun neraka, terlebih dahulu kita akan ditimbang amalan kita. Di apakah hikmahnya? Kenapa kita wajib beriman adanya mizan? Kenapa kita wajib beriman adanya timbang amal? Jawabnya, supaya kita bersungguh-sungguh membuat sebab-sebab agar timbangan amal itu menjadi lebih berat daripada timbangan amal kejahatan. Dia orang-orang yang dihisab oleh Allah akan ditimbanglah amalnya. Kecuali orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah Ta'ala masuk syurga tanpa hisab. Orang yang masuk syurga tanpa hisab, pada Nabi, pada Rasul contoh, tidak ditimbang amal mereka. Baik, bacalah firman-Nya, kata musannif. Ini dalil yang menunjukkan adanya timbangan amal nanti di hari kiamat. Bacalah firman-Nya Allah
Disuruh baca, bukan baca je, disuruh renung-renungkan. Tadabbur, makna mengambil pengajaran dengan ayat Quran. Wal waznu yawma idzinil haqq. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, dan bermula timbang amal pada hari itu, yakni pada hari kiamat sebenar. Makna sungguh-sungguh. Yang dikatakan amal kita akan ditimbang ni sungguh-sungguh, bukan cerita dongeng. Sungguh-sungguh amalan saya dan amalan tuan-tuan semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni pada hari kiamat ditimbangkan segala amal kita yang baik, dan ditimbang juga segala amalan kita yang jahat. Jadi bagi mereka-mereka, bagi hamba-hamba Allah yang mati serta membawa amalan-amalan yang jahat, maka akan ditimbanglah amalan jahat. Dari kerana itulah kita sangat-sangat disuruh, sangat-sangat disarankan memperbanyakkan taubat kepada Allah, supaya kematian kita tu dalam keadaan suci, bersih daripada sebarang jenis dosa dan maksiat. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala mensyariatkan, memerintahkan kepada kita semua, khususnya kita orang awam, kita orang biasa yang banyak melakukan dosa dan maksiat ini, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala pencipta, Allah Ta'ala mengetahui yang kita bernama bergelar makhluk manusia ini memang tak boleh terlepas daripada melakukan dosa dan maksiat. Cuma jenis dosa dan maksiat itu berbeza-beza. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Kadang-kadang dosa yang dibuat oleh orang lain kita tak buat, dosa yang kita buat orang lain tak buat, tapi ala kulli halin semua tu dosa. Orang lain boleh jadi, orang lain mencuri, orang lain isap dadah, orang lain minum arak, orang lain berjudi. Itu dosa mereka, itu maksiat mereka. Kita tak buat perbuatan, kita tak mencuri, kita tak minum arak, kita tak berzina, tapi kita buat dosa yang jenis lain pula. Contohnya kita mengumpat, kita berdengki, kita berdendam, hati kita berpenyakit dengan ujub, takabur dan sebagainya. Jadi dosa lah juga. Jadi dosa ni memang maklum dah, memang jadi kebiasaan yang nama manusia berdosa. Bukan suatu kepelikan bagi kita manusia melakukan dosa, itu bukan satu perkara yang pelik, bukan suatu perkara yang menghairankan. Dah memang dah. Kerana Allah Ta'ala menjadikan manusia ni beserta dengan hawa nafsu, dengan tabiat yang mana tabiat kita manusia memang cenderung kepada perkara-perkara yang tidak baik. Dah memang kejadian dia macam tu dah. Mana-mana orang memang kejadian dia hawa nafsu memang cenderung kepada perkara-perkara yang tidak baik. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan pula makhluk yang namanya syaitan. Yang mana syaitan ni menjadi penolong, menjadi pembantu, menjadi tentera, menjadi sahabat bagi hawa nafsu. Yang mana bertujuan, syaitan ni senantiasa bertujuan nak merosakkan amal ibadah kita, ataupun tujuannya nak menghalang kita daripada mentaati perintah Allah Ta'ala. Maka ada hikmah Allah Ta'ala menjadikan hawa nafsu dan syaitan.
Jangan dikatakan Allah Ta'ala sia-sia menciptakan makhluk yang nama hawa nafsu. Jangan dikatakan Allah Ta'ala sia-sia menjadikan makhluk yang nama syaitan, yang seringkali tak berputus asa mengganggu kita daripada nak mentaati perintah Allah. Jangan kita fikir macam orang jahil, jangan kita fikir macam orang tak kenal Tuhan. Orang tak kenal Tuhan, dia kata Allah Ta'ala tak bijak, Allah tak bijaksana, kata dia. Sebab Allah menciptakan makhluk yang mengganggu manusia nak beribadah. Sedangkan Allah sendiri suruh beribadah, tapi Allah ciptakan syaitan pula ganggu ibadah. Jadi pada mereka, golongan yang sesat lagi kafir ni, mereka mengatakan Allah tak bijak. Ada pun di sisi kita, kita tak boleh nak beriktikad macam tu. Kerana kita beriktikad Allah Ta'ala itu Tuhan yang tidak membuat sesuatu yang sia-sia. Walaupun pada zahirnya syaitan nafsu tu memang mengajak buat benda jahat, benda keji, tetapi tidak sia-sia Allah Ta'ala jadikan syaitan dan nafsu, kerana ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, Allah Ta'ala menjadikan penghalang-penghalang, pengganggu dalam ibadah ni. Di antara hikmahnya, Allah Ta'ala nak menguji sejauh mana, sekuat mana, secekal mana hamba-hamba Allah berlawan dengan hasutan, ajakan, pujukan, bisikan daripada hawa nafsu dan syaitan dalam nak mentaati perintah Allah. Macam kita nak datang kuliah malam ni, nak datang surau masjid ni, pasti ada hasutan daripada nafsu dan syaitan. Maka apabila hamba tadi bersungguh-sungguh bermujahadah, bersungguh-sungguh berperang dengan hawa nafsu yang dah memang tabiatnya malah menyaji. Tabiat nafsu ni memang malah menyaji. Malah menyaji itu dah memang tabiat kita, siapa-siapa pun. Kemudian syaitan pula datang membisikkan, nak menggalakkan lagi supaya kita tinggalkan majlis ilmu. Jadi syaitan ni dia tolong kipas maksud. Yang mula-mula jahat nafsu kita. Nafsu kita yang mula-mula jahat, syaitan ni datang menolong dalam kejahatan tadi. Jadi bagi hamba yang benar-benar beriman kepada Allah, yakin dengan janji-janji baik daripada Allah, apabila berhasil melakukan ketaatan, dia akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, mendapat pahala yang berlipat kali ganda, diampunkan dosanya oleh Allah, diredha oleh Allah. Maka dia bersungguh-sungguhlah berlawan dengan, berperang dengan nafsu dan syaitan, sehingga hasillah ketaatan. Jadi nak menghasilkan ketaatan ni Allah uji. Allah uji dengan syaitan, Allah uji dengan nafsu, Allah uji dengan kesibukan dunia, Allah uji dengan Allah Ta'ala uji dengan gangguan makhluk. Imam Ghazali kata ada 4 benda yang akan mengganggu kita dalam nak beribadah, sehingga ibadah yang kita buat tak dapat dilakukan dengan sempurna kerana diganggu oleh 4 benda ni lah. Di antaranya diganggu oleh manusia. Manusia itu siapa? Manusia lah. Masuklah isteri kita, masuklah suami kita, masuklah kadang-kadang ibu bapa kita, kadang-kadang masuklah anak pinak kita, ganggu kita nak beribadah. Itu makna makhluk, gangguan daripada makhluk. Berapa ramai orang yang bersibuk dengan hal rumah tangganya, sehingga tak ada waktu nak beribadah. Sibuk mencari nafkah bagi petang siang malam, sibuk nak berseronok gembira dengan anak bini, nak meluangkan masa dengan anak bini berlebih-lebih, sehingga dia sendiri tak ada masa nak ke masjid,
tak ada masa nak bersurau, tak ada masa nak cari ilmu. Yang penting untuk nak menyelamatkan akhirat dia. Memanglah Islam suruh jaga keluarga, betul. Islam suruh bagi kasih sayang pada isteri dan anak-anak, tapi jangan sampai terleka daripada tanggungjawab kita sendiri dengan Allah. Allah Ta'ala dah bagi tahu sesungguhnya anak bini harta benda tu semuanya ujian. Maka jangan gagal dengan ujian anak bini tadi. Anak bini punya hal, ibadah punya hal. Jangan dengan sebab anak bini kita tak nak beribadah. Maknanya kita gagal lah dalam ujian. Di antara ujian lain, halangan lain, dunia. Makna perkara-perkara yang sia-sia, yang melekakan, yang menghiburkan, yang melalaikan. Maknanya kalau kita tak betul-betul mengasingkan diri kita dengan benda-benda dunia tadi, kita pun tak boleh buat ibadat juga. Sibuk memanjang, sibuk tadi dengan benda yang seronok-seronok, benda yang sia-sia. Yang ketiganya yang ganggu kita ibadat, syaitan. Syaitan duk bisik macam-macam. Dia halang je kita buat ibadat lah. Bila nak buat ibadat, dia halang kita. Jangan buat ibadat. Kalau dia tak dapat halang, dia ganggu kita dalam ibadat. Mula-mula dia contoh, dia halang kita. Jangan semayang. Kita pun berlawan berperang. Kita pun azam dah nak semayang. Kemudian dia kacau macam mana? Dia kata nak semayanglah, tapi nanti-nantilah dulu. Awal waktu lagi. Baru pukul 1:30, asam 4 suku. Kadang-kadang lah dia ganggu. Kadang-kadang disuruh kita buat, tapi suruh kita buat dengan tergopoh-gapah, tergesa-gesa, cepat-cepat. Bila dah buat tergesa-gesa, cepat-cepat, silap pegang kembali lah syarat rukunnya, bacaan-bacaannya lah tak sah juga semayang. Ataupun kadang-kadang disuruh kita buat ibadah, disuruh buat baik-baik, buat elok-elok, kemudian dibisikkan pula dalam hati supaya timbul rasa riak dalam hati, nunjuk-nunjuk ke orang. Habis juga paling macam-macam dia kacau. Dah memang Allah Ta'ala ciptakan dia untuk tu. Kerana nak menguji sejauh mana kesungguhan hamba tadi tu nak mentaati perintah Allah. Jadi tinggilah pangkatnya, banyaklah pahalanya yang diperolehi apabila seorang hamba tadi boleh berlawan dengan hawa nafsu syaitan yang mengganggu di dalam ibadah. Itulah hikmah dia. Allah Ta'ala ciptakan syaitan tadi ganggu, nak uji, nak tengok sejauh mana keazaman, kesungguhan kita nak mentaati perintah Allah. Adakah kita berputus asa? Bila diganggu oleh syaitan nafsu, lama-lama kita tak nak cuba dah. Maknanya kita berputus asa nak memperbaiki ibadah. Tapi hamba mukmin yang sungguh-sungguh, dia takkan berputus asa walaupun dia seringkali gagal dalam nak memperbaiki ibadah. Dia akan cuba lagi, dia akan cuba perbaiki, berterusan sampai bila-bila. Itu tanda hamba yang tidak berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan tu ganggu tadi supaya amal kejahatan kita ni jadi banyak. Bila jadi banyak, nanti hari kiamat dia lebih berat daripada kebajikan. Bila dah berat timbangan kejahatan daripada kebajikan, neraka-lah kita, na'udzubillah min dzalik. Itu yang dia buat hasud kita supaya jangan beribadah, supaya banyak kejahatan yang kita akan bawa balik. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala Maha Adil. Allah mensyariatkan, memerintahkan kita supaya bertaubat. Sebab Allah tahu yang nama manusia ni pasti berdosa. Allah Ta'ala suruh dah berdosa, taubatlah. Bila taubat, Allah janji nak ampun sebanyak mana pun dosa kita. Allah Ta'ala pasti ampunkan dosa-dosa kita. Jadi yang peliknya,
Kita pendosa tidak mahu bertaubat. Itu pelik. Itu pelik. Kalau berdosa tak pelik. Siapa-siapa pun berdosa. Orang mengaji, orang tak mengaji, orang mengaji, orang mengajar pun berdosa itu tak pelik tak? Yang peliknya berdosa lepas tu tak nak minta ampun dengan Allah. Sebab apa pelik? Kerana Allah bagi peluang nak ampunkan dosa. Dengan bertaubat, Allah nak ampunkan. Tiba-tiba kita tak mau. Ini yang pelik. Ini yang pelik. Maka rebutlah peluang sementara kita hidup. Dan kemudian perbaiki amal ibadah kita. Macam mana cara kita nak jadikan, bila kita dah yakin besok amal kebaikan kita ni akan ditimbang. Makna tak boleh tidak, kita mesti ada azam dalam hati. Tak boleh tidak, aku mesti beramal dengan ibadah yang sebenar-benarnya, supaya amalan yang aku buat, tak kisah besar, tak kisah kecil, diterima oleh Allah. Bila Allah terima, barulah ada pahala yang nak ditimbang. Kalau kita beribadah tapi ibadat yang kita buat tu salah, ibadah yang kita buat tu tak betul dengan syarat dan rukunnya, menyalahi cara-cara ibadat yang Nabi suruh kod lain, kita buat kod lain. Nabi ajar semayang kod lain, kita semayang kod lain. Nabi ajar akidah kod lain, kita akidah kod lain. Nabi suruh ikhlas kod lain, kita ikhlas kod lain. Jadi walaupun kita beribadah, ibadah kita tetap tidak diterima oleh Allah. Bila dah tak diterima oleh Allah, jauhlah daripada nak mendapat janjian pahala yang dijanjikan oleh Allah. Ya Allah, tak ada pahala kan? Bila dah tak ada pahala, mana tak adalah yang nak diletakkan nanti di atas neraca kebajikan. Nak letak apa? Nak timbang aku? Memang tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab amal kita rosak. Rosak dengan makna di sini tak sah daripada awal lagi. Daripada awal lagi tak sah dah. Lepas tu bila kita belajar ilmu tasawuf, dia akan ajar kita amal ni kita nak kena ada ilmu, supaya apa yang kita amalkan tu betul mengikut kaedah yang disuruh. Lepas tu bukan sekadar pandai nak beribadah. Lepas daripada ibadah, kita kena ada ilmu pula, supaya pandai jaga pahala ibadah yang dah hasil dengan amal yang betul tadi. Contoh, bila seorang tu semayang dengan betul syarat rukunnya, maka dia layak mendapat pahala yang Allah janji. Tapi ingat, pahala yang Allah Ta'ala dah bagi tadi dengan sembahyang tadi belum pasti kekal, belum pasti kita akan boleh bawa nak timbang atas neraca di hari kiamat besok. Sebab apa? Musuh-musuh yang nak merosakkan pahala tadi ada. Maka dengan sebab itu kita diajar supaya membersihkan hati kita dari sebarang jenis sifat-sifat yang menjadi sebab hapusnya pahala ibadah yang kita dah buat. Contohnya, bila kita beribadat, timbul penyakit ujub dalam hati kita. Bila kita dah beribadat, kita takabur dengan diri kita. Kemudian bila kita dah banyak ibadat, contohnya kita suka mengumpat orang, kita berdengki dengan orang. Inilah benda-benda yang menjadi asbab pahala yang kita dah kumpulkan banyak-banyak tadi itu dihapuskan oleh Allah. Jadi cuba kita fikir, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam keadaan kita beribadah, kemudian pahala kita habis, beribadah lagi, habis lagi, beribadah lagi, habis lagi. Andai kata sampai ajal kita, sampai waktu kematian kita, apa yang kita nak bawa? Cuba kita renung-renungkan. Kita semayang. Siapa kata kita tak semayang? Kita semayang, kita tolong mak bapak kita cari nafkah yang halal untuk anak bini kita. Kita tolong orang, derma sini, derma sana, wakaf sini, wakaf sana. Mana ada kebajikan yang kita buat. Tapi kita kena fikir juga, kita ni jenis sambil-sambil buat bangunan, sambil-sambil itu kita robohkan balik bangunan yang kita dah buat sendiri. Jadi itu satu benda yang tak cerdik lah. Makna pekerjaan yang tak cerdik. Kita buat payah-payah, lepas tu kita robohkan balik. Lepas tu buat balik payah-payah, lepas tu robohkan balik. Maksudnya dah buat amal betul-betul, kemudian dah dapat pahala,
kita hapuskan pula pahala dengan cara tadi. Kita bersifat, kita membuat benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Contohnya dengan berdengki. Nabi dah bagi tahu dengan dengki ni pahala amal kita dihapuskan oleh Allah. Dengan kita mengumpat, dipindahkan pahala kita kepada orang lain dengan percuma je. Dah apa yang tinggal dalam tangan kita? Dah dihapuskan oleh Allah. Maknanya benda tu bukan cerita kosong. Memang sungguh kalau Nabi kata dihapuskan pahala, memang hapus betul-betul lah. Bukan Nabi cakap tu sekadar nak menakut-nakutkan. Memang sungguh-sungguh. Orang yang berdengki takkan tinggallah pahala amal yang dia pernah buat. Hapus semua. Nabi kata macam api memakan kayu ke dah. Tiba-tiba mati pula kita. Mati dalam keadaan kita bersifat macam tu. Alangkah ruginya kita. Rugi, menyesal lah. Besok waktu nak ditimbang atau menimbang mizan, nak letak pahala amal dah tak ada lah. Sebab atas dunia lagi dah habis. Atas dunia lagi dah habis. Sebab itulah Allah Ta'ala menjadikan kesukaran, kepayahan dalam nak menghasilkan yang nama pahala, supaya kita sayang dengan pahala yang kita dah buat dengan bersusah payah. Contoh bandingannya duit lah, ataupun mah perak intan bilian, benda yang mahal, benda yang tinggi nilai ni. Maka oleh kerana benda ni mahal, payah nak dapat, tinggi harganya, kita jaga dia elok-elok, simpan elok-elok, letak dalam peti besi dan macam-macam lagi. Tu tanda orang cerdik kan? Dapat gaji, kita masuk dalam beg. Tak ada orang dapat gaji hari ni, dia letak tepi-tepi pintu rumah dia, letak atas tembok ke. Dapat gaji. Sampai kat rumah, letak kat bigai-bigai tangga gitu. Lepas tu masuk dalam tidur. Besok bangun tak ada dah lah. Tu orang tak cerdik. Orang cerdik dia simpan. Betul lah tu, bijak lah. Tapi sayang kita ni bijak dalam menjaga benda yang bernilai dalam bentuk dunia sahaja. Tapi kita tak bijak dalam nak menjaga benda yang tak ternilai harganya di sisi Allah, iaitu pahala. Kita tak bijak jaga pahala. Padahal pahala ni lebih berharga daripada wang ringgit lagi payah nak cari. Hari ni kalau orang tu janjikan kita kerja dapat RM30, kita akan dapat RM30 kalau kita datang kerja. Walaupun tak ikhlas buat kerja, walaupun curi ayam, curi tulang dan sebagainya, akan dapat RM30. Tapi kalau ibadah, kita walaupun kita buat dalam keadaan hati kita tak ikhlas, tak dapat apa yang Allah janjikan. Menunjukkan pahala ni lebih payah daripada nak dapat duit lagi. Sepatutnya kita lebih sayang pahala ni. Bila lebih sayang pahala, kita kena bijak jaga pahala, supaya bila mati besok, sampai waktu nak ditimbangkan pahala tadi itu di atas mizan neraca yang Allah Ta'ala akan dirikan di padang mahsyar, ada benda yang nak ditimbang. Sebab kita pandai jaga waktu hidup dulu. Kita tak buat benda-benda yang merosakkan pahala kita sendiri. Itulah hikmah ni. Jadi dengan sebab itu wajib kita beriman adanya timbangan amal ni, supaya kita berjaga-jaga. Mati kita tak tahu bila. Jadi kita tak nak mati dalam keadaan balik akhirat dengan tangan kosong. Kita balik akhirat ni, balik yang takkan balik sini dah. Kita pergi akhirat ni, kita takkan balik sini dah sampai bila-bila. Musafir seorang diri. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi mana 2-3 hari, kita bawa bekal macam-macam, duit banyak kita bawa. Sebab takut susah bila sampai ke destinasi itu nanti. Ni akhirat ni destinasi yang pasti kita akan pergi semua. Lagi pula perjalanannya sangat jauh. Adakah padan cukup dengan modal yang sangat-sangat sedikit ataupun hampir tiada? Bagi kita yang berakal, kita congak-congak fikir. Kalau dekat dunia ni nak pergi ke mana pun, kita bawa duit 3, 4, 5, 600 supaya kita senang di tempat tu nanti. Ni nak musafir akhirat, adakah padan dengan amal yang kita buat gitu-gitu je? Padan ke dengan sembahyang yang gitu-gitu je? Padan ke dengan hati kita yang penuh dengan dosa nak balik akhirat besok? Bukankah kita akan jadi susah? Kita pun yakin, percaya ada kesusahan dan ada kesenangan di hari kiamat besok. Ada kita fikir, patut ke padan ke dengan amal aku ni yang tahyun dah tidak, yang buat main hentam macam ni?
Patut ke nak bawa bekal menjadikan modal nak balik ke negeri akhirat yang tak sudah-sudah? Jawabnya tak patut. Jawabnya takkan cukup. Dengan sebab itulah kita kena berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Sebab ilmu ni penting dalam kita nak memahami selok-belok yang namanya ibadah. Bukan sekadar disuruh buat, bukan sekadar buat, kena pandai jaga pula. Jadi kena faham betul-betul selok-belok ibadat ni supaya kita senang besok di hari kiamat. Yang senang bukan orang lain, kita. Kita bersungguh jaga ibadat, kitalah yang untung, kitalah yang bahagia. Orang lain tak nak, orang lainlah tak dapat. Kita tak nak, kitalah yang tak dapat. Maka sebab itulah kita ni disuruh belajar sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, fahamkan ilmu betul-betul supaya amal yang kita buat tu jadi sah, Allah terima, dan pahalanya kita boleh bawa balik ke dalam kubur, boleh bawa balik akhirat. Bukan ibadat ni bukan kerja main-main. Yang nama ibadat ni bukan benda main-main, benda sangat-sangat penting. Itulah tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Tiba-tiba dengan tujuan hidup ni pula kita main-main. Tujuan kita dihidupkan oleh Allah adalah ibadah. Tu tujuan kita diciptakan, ibadat. Tiba-tiba benda tujuan dan matlamat nombor satu kita dihidupkan ni pula kita letak paling belakang sekali. Nantilah, biarlah itu ibadat. Buat bebek kurang dah. Padahal benda nombor satu. Itulah kenapa kita dihidupkan, ibadah. Allah Ta'ala kata tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan ibadah untuk mereka itu, supaya mereka itu beribadah. Hikmahnya supaya mereka itu mengambil peluang atas dunia ibadah. Maksud ibadah ni buat apa yang Allah suruh, tinggal dengan sempurna pada zahir dan pada batin, meninggalkan yang apa yang Allah larang dengan sempurna zahir dan batin. Makna kena buat betul-betul. Pastikan kita buat tu betul dan diterima oleh Allah Ta'ala. Belajar sungguh-sungguh, buat seperti mana yang Allah suruh, kemudian barulah serah, ya Allah terimalah amalan. Baru pandai nak suruh Allah terima selepas daripada kita bersungguh-sungguh beribadah. Baik. Kemudian katanya musannif, ditimbang amalan yang baik dan yang jahat dengan mizan penimbang. Tidaklah pada hari itu, hari kiamat tu nanti, hari yang nak ditimbang amalan kita ni, dizolimi akan kita. Allah Ta'ala tak akan melakukan kezaliman waktu nak menimbang amal ibadah kita tu, dengan contohnya mengkurangkan satu kebajikan pun, dan juga tidak ditambahkan satu kejahatan pun. Mana Allah Ta'ala tak akan menzalimi kita. Banyak mana pahala yang kita buat, itulah takkan Allah kurangkan satu. Banyak mana dosa yang kita buat, itulah yang akan ditimbang, tak ditambah. Jadi kita tak nak bawa balik walau satu dosa pun kita tak nak bawa balik nanti. Kena azab dalam hati begitu. Walau satu dosa pun aku tak nak bawa balik nanti akhirat. Aku tak nak bawa balik, aku tak nak bertemu Allah dalam keadaan aku ada bawa benda salah. Kena ada azam dalam diri kita masing-masing. Kena ada azam dalam diri kita masing-masing. Maka berkhilaf ulama. Itu tadi ayat Quran, dalil yang menunjukkan adanya timbang amal. Barang siapa yang meragui, dari segi akidahnya, barang siapa yang ragu-ragu betul ke tidak ada penimbang amal ni, ya ke tidaklah dalam hati ni, entah ya ke tidaklah dalam hati ni, maka rosaklah akidahnya, jadi kafir. Sebab terang-terang dah Allah sebut dalam Quran adanya timbang amal. Maka wajib yakin, jangan ragu-ragu, jangan syak, jangan waham, jangan pertikai. Mana kena percaya sungguh-sungguh adanya timbang amal besok. Allah Ta'ala berfirman di tempat yang lain, wa nadha'ul mizan al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an
wa in kana mithqala habatin min hardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah Ta'ala kata, kami akan dirikan penimbang amal yang sangat-sangat adil di hari kiamat besok. Mana neraca penimbang amal yang sangat-sangat adil Allah Ta'ala akan dirikan di hari kiamat besok. Dan tidak akan dizalimi. Allah Ta'ala tak akan zalim atas seorang pun. Dan sekiranya adalah maknanya kebaikan ataupun kejahatan itu sebesar zarrah, sebesar biji sawi sekalipun, akan dikutip timbang oleh Allah. Akan dikutip. So kecil-kecil amal yang kita buat akan kutip, akan timbang. Sekecil-kecil dosa maksiat yang kita buat pun akan dikutip timbang juga. Sebab tu jangan meremeh-temehkan dosa kecil. Dosa kecil menjadi besar apabila kita meremeh-temehkan dia. Contohnya kita kata begini, alah, benda-benda ni semua dosa kecil je, hukumnya dosa besar. Duk cakap macam tu jadi dosa besar, besar dosa duk cakap macam tu. Memang asalnya dosa kecil, tapi kita ni merenyan-renyankan. Alah, dosa kecil je pun, dosa besar cakapnya. Kerana apa dosa besar? Seolah-olah dia tak takut dengan azab Allah. Walaupun dosa kecil, sekiranya tidak diampunkan oleh Allah, tempatnya tetap dalam neraka juga. Walau dosa kecil, bukan dosa kecil ni tak masuk neraka, masuk neraka juga kalau Allah tak ampun pun. Sebab tu jangan meremeh-temehkan dosa kecil, dan jangan memperlekeh-lekehkan pula amalan yang kecil-kecil. Kadang-kadang amalan yang kecil itulah yang Allah redha. Sapu tik cicak dia pun tak masjid. Tapi rupa-rupanya tu yang Allah redha daripada dia sembahyang banyak-banyak, kerana sembahyang sambil nak nunjuk-nunjuk contoh. Allah lebih redha amal sapu tik cicak tadi. Maka berkhilaf ulama. Jadi disebutkan dalam kitab sana penimbang ni, dia ada dua penimbang lah, ada dua ceper dia. Dikatakan ceper penimbang amal ni lebih luas daripada langit bumi lagi besar. Neraca amal luahnya satu-satu itu luas daripada langit bumi lagi besar. Maka berkhilaf ulama, makna bersalah-salahan pendapat ulama pada benda-benda yang ditimbang itu. Maksudnya yang ditimbang tadi bersalah-salahan pendapat ulama. Yang nak diletakkan atas dancing penimbang tadi itu apa? Ada yang mengatakan, kata setengahnya ulama, ditimbangkan amalan-amalan sendiri dengan bahawa dijadikan dia amalan tu jirim. Maknanya Allah Ta'ala jadikan yang nama amal soleh tadi, amalan tadi, amalan baik, amalan jahat tadi, Allah bentukkan, Allah jadikan sesuatu yang boleh ditimbang. Itu maksudnya. Contoh malam ni kita beramal datang masjid. Mana yang kata amal datang masjid tadi itu mana? Benda tak nampak. Tak nampak. Bukan nampak bergetul. Tak nampak. Tapi hari kiamat besok kata ulama yang nak diletakkan atas penimbang tadi, amalan yang kita dah buat ni buruk ataupun baik ni, Allah Ta'ala akan rupakan dia menjadi jirim, sesuatu benda. Maka benda itulah yang akan diletakkan atas penimbang tadi. Itu kata setengah ulama. Dan kata setengahnya, kata setengah ulama yang lain pula, ditimbangkan buku-buku suratannya. Ada pula ulama yang mengatakan yang nak ditimbangkan tu buku amalan. Buku amalan tu yang akan diletakkan atas dancing penimbang. Dan kata setengahnya ditimbangkan empunyanya. Kata setengah ulama pula kita yang akan diletakkan atas neraca. Jadi macam-macam pendapat ulama. Khilaf. Tapi yang paling penting sekali, yang khilaf tu biarlah. Ada ulama kata yang ditimbangkan buku, yang dikatakan ditimbangkan tu
amal yang dirupakan seperti jirim, ada yang ditimbangkan tu diri tuan mempunyai amalan tu sendiri, itu serahlah kepada Allah, wallahu a'lam. Yang pasti wajib yakin adanya timbangan amal, itu wajib yakin. Demikianlah berkhilaf mereka itu ulama. Ni tuan-tuan datang surau, datang masjid, sebenarnya tuan-tuan sedang memberatkan timbangan ibadah. Sebab tu jangan kita mengeluh dalam susah payah beribadat. Jangan mengeluh dalam nak mencari nafkah yang halal demi nak menanggung anak bini kita. Sebab benda tu adalah perkara yang nak memberatkan timbang amalan baik itu. Jangan mengeluh. Sebab tu untuk akhirat. Banyak belanja rumah tangga, banyak belanja makan minum anak bini, jangan mengeluh. Sebab tu ibadat. Nanti mengeluh jadi tak ikhlas pula dah. Jadi terpaksa pula dah, jadi tak ikhlas pula dah. Jangan. Syaitan memang bisikkan benda tu supaya kita jadi tak ikhlas dalam nak bersedekah. Kerana Allah. Dan baca pula firman-Nya Allah Ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Al-ayat. Maksudnya, maka ada pun mereka-mereka yang berat timbangan hasanatnya, orang-orang yang berat timbangan kebajikannya. Macam mana timbangan kebajikannya boleh jadi berat? Di antara sebabnya amalan diri dia sendiri yang dibuat dengan cara yang betul dan diterima oleh Allah, dan dia pandai jaga pahala, tak pernah luap pahala. Sebab dia pandai jaga. Dibersihkan diri daripada mengumpat, bersangka jahat, takabur, riak, ujub. Dia tak mahu benda-benda tu. Sebab dia tahu kalau ada, habis pahala. Aku tak nak pahala aku hilang. Dia tak nak buat sebab-sebab yang boleh membengkrapkan. Aku tak nak buat benda-benda yang menjadi asbab aku jadi bankrupt besok hari kiamat. Mana dia benda yang menyebabkan jadi bankrupt? Jadilah mengumpat, berdengki, bersangka-sangka jahat, tu benda-benda murtad, waliyadzubillah min dzalik. Syirik kepada Allah, tu benda-benda yang menjadikan kita muflis hari kiamat besok sama sekali. Jadi orang cerdik dia tak mau. Dia sayang, dia jaga. Jadi ataupun jadi berat timbangan amal kita dengan sebab apa? Dengan sebab Allah pindahkan pahala orang lain kepada kita. Contohnya mana? Orang berdengki dengan kita. Bila orang berdengki dengan kita, bila orang mengumpat kita, bila kita bersabar, kita redha, makna Allah pindahkan pahalanya pada buku akaun kita. Untung tak? Untung tak? Seronok tak? Bohong seronok. Buktinya mana? Kita marah orang umpat kita. Kalau seronok tak marah, umpat dah lagi. Tu bagus. Tu bagus seronok. Nak umpat lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kau pergi mengaji, kau pergi mengajar, kau berqiyamul lail, kau berwakaf, kau bersedekah, kau berhaji, kau berumrah, masuk dalam buku akaun itu free. Bukan lawak-lawak, sungguh. Sungguh lah. Sebab tu orang yang faham masalah tu, kau nak umpat, silakanlah. Alhamdulillah. Sebab tu saya minta tolong dengan tuan-tuan, kalau nak umpat, jangan umpat orang lain. Umpatlah saya. Supaya masuk segala pahala amal tuan-tuan yang banyak-banyak ni masuk dalam buku akaun saya yang fakir miskin. Baki RM5 je. Ada. Sebab itulah rugi. Sungguh. Tu di antara sebab boleh memberatkan pada amal bila orang buat zalim atas diri. Sebab tu bila tengok hikmah macam tu,
Alhamdulillah, tak apa dah lah. Kau nak berdeki, kau nak mengumpat, silakan lah. Alhamdulillah. Dapat berat timbangan amal dengan tak payah bersusah-susah beribadat. Dia yang berpenat-penat berjaga malam qiyamul lail, habis gerta bersedekah, kita yang dapat. Alhamdulillah kan. Maknanya Allah tak buat zalim atas diri kita walaupun ada orang mengumpat kita. Oh, Allah Ta'ala tak buat zalim. Sebenarnya Allah Ta'ala sedang berbuat baik dengan kita, dengan memberikan pahala free. Lepas ni jangan marah harap mengumpat kita. Suruh dia mengumpat lagi. Alhamdulillah. Kalau jumpa bagi duit. RM10. Terima kasih lah. Duit apa ni? Terima kasih lah. Dapat pahala mengumpat aku baru ni. Aku belanja. Alhamdulillah. Jadi maksudnya maka ada pun mereka yang berat timbangan hasanahnya. Sebab tu biarlah orang buat jahat dengan kita, jangan kita buat jahat dengan orang lain. Orang nak dengki dengan kita, biar dia dengki, jangan kita dengki dengan orang lain. Orang lain nak umpat kita, biarkan kita jangan umpat dengan orang lain. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tiru, cuba usaha tiru akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak berdendam, Rasul pemaaf. Tiru, garanti selamat. Siapa tiru Rasul, garanti selamat dah. Tak syak lagi dah, Allah janji dah. Siapa berjaya tiru akhlak Rasul, sifat mulia hati Rasul, berjaya dah ni. Garanti tak syak. Kalau tak nak tiru akhlak Rasul, belum tentu selamat. Belum tentu selamat ni. Kalau tak tiru akhlak Rasul, sifat-sifat baik Rasul, belum tentu selamat. Tapi kalau tiru, garanti selamat. Siapa yang bagi jaminan? Allah yang jadi jaminan. Allah yang menjadi penjamin, Allah yang menjaminkan, Allah yang jadi saksi. Timbangan hasanahnya dengan sebab banyak kebajikan. Dahlah banyak, betul pula. Yang kita tak nak banyak amal, salah pula. Beramal nak. Ini di antara cara syaitan menipu kita, disuruh kita beramal banyak-banyak dengan tidak ada ilmu. Ni di antara tipu daya ni tuan-tuan dan puan. Jadi benarlah perkataan ulama dalam kitab tasawuf sana, ada kalanya syaitan mengajak kita, menyuruh kita berbuat amal sebanyak-banyak mungkin dan tak perlu menuntut ilmu. Buatlah. Sebab tu dia tak heran. Buatlah banyak mana pun, dia tak heran. Sebab dia tahu orang ni dapat debu. Sebab apa dapat debu? Sebab amalnya Allah tak terima. Kerana apa? Membuat amal dengan tidak ada ilmu. Waktu menuntut ilmu ni payah. Waktu menuntut ilmu ni banyak dugaan. Sebab setan tadi dia ganggu. Jangan belajar. Orang ni kalau belajar, habislah. Tentulah amalnya nanti akan jadi elok. Tentulah amalnya akan jadi baik. Yang rosak jadi baik. Yang tak diterima akan diterima oleh Allah. Mana peluang dia nak merosakkan, tak ada dah. Bila orang ni dah ada ilmu. Waktu dugaan nak menuntut ilmu ni berat. Payah sebenarnya. Kita boleh ni pun semata-mata dengan belas kasih Allah. Dan ta'at, maka ialah di dalam kehidupan yang redha orang yang berat timbangan amal ibadah ni, dia akan duduk dalam kehidupan yang redha, yakni kehidupan yang redha mana yang sangat-sangat seronok. Mana? Kehidupan pada syurga yang diredha. Dia seorang akan syurga. Redha. Tak ada orang yang tak redha masuk syurga. Yang masuk dalam syurga semuanya redha. Radhiyallahu ta'ala anhu wa radu anhu. Allah Ta'ala redha dengan orang-orang yang masuk dalam syurga tu. Allah redha dengan amal soleh yang mereka lakukan. Kemudian mereka pula redha dengan balasan baik daripada Allah Ta'ala yang diterima daripada syurga, dalam syurga. Dan puas hati-hatinya. Orang yang duduk dalam syurga ni semuanya berpuas hati. Dengan sebab itulah syurga dan dunia ni berbeza. Dunia ni tempat tak puas hati. Dunia ni memang bukan tempat memuaskan hati. Dah memang begitu. Tempat puas hati, syurga. Itu tempat puas hati, tempat senang hati. Dunia bukan tempat senang hati. Dunia tempat susah hati.
Sebab apa susah hati? Macam-macam cubaan yang Allah Ta'ala bagi. Susah hati kita. Pasal urusan masalah yang ada belum selesai, datang masalah lain pula dah. Memang tak muahkan hati. Kaya-kaya pun tak puas hati juga. Kaya tapi tak puas hati. Ada benda yang tak menyenangkan hati dia. Orang kaya pun. Dan ada pun mereka-mereka yang ringan timbang-timbangnya, maka ibunya. Maksudnya orang yang ringan timbangan amalnya, tak adalah tempat lain dah akan kembali melainkan seperti mana yang Allah Ta'ala janji dalam Quran tadi, dan tempat tempat bertemunya neraka hawiyah. Situlah tempat orang yang timbangan jahat dia lebih berat daripada timbangan kebaikan. Maknanya kalau dosa kita lebih banyak daripada kejahatan, situlah tempatnya neraka hawiyah. Apa dia neraka hawiyah? Yakni neraka yang menyala-nyala api dia. Dikatakan api neraka itu dia memakan di antara satu dengan yang lain. Punya ganasnya, punya dahsyatnya. Api neraka itu dia memakan sesama sendiri. Kita pula masuk dalam kita lah dimakan waliyah billah tadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita sebab tu kita ni kena ada juga, tak banyak sikit, kena ada gerun, kena ada risau, kena ada bimbang. Bahkan risau, gerun, bimbang dengan ancaman-ancaman Allah tu sifat terpuji. Bila dalam hati kita ada rasa risau, bimbang tentang azab-azab yang Allah janji, insya-Allah boleh meredakan boleh meredakan keinginan hawa nafsu kita nak buat kejahatan. Bila mikir janji-janji yang Allah Ta'ala, janji-janji azab yang Allah Ta'ala dah sebutkan. Sebab Allah tak mungkin bila Allah janji nak azab, pasti Allah akan azab. Sebab Allah tak mungkin janji. Seperti mana Allah Ta'ala menjanjikan kebaikan, Allah tak akan mungkin Allah Ta'ala akan bagi kebajikan yang Allah janji. Pasti. Begitulah juga janji jahatnya, janji azabnya pun Allah Ta'ala akan bagi juga azab seperti mana yang dia janji. Jangan kita ingat Allah Ta'ala tunaikan janji baik, tak, janji jahat dia pun ditunaikan juga. Neraka Qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah, jagalah, pantaulah diri kita, khususnya kita yang bergelar suami, khususnya kita yang bergelar bapa. Kena jaga diri kita, pelihara diri kita daripada api neraka. Macam mana cara nak pelihara diri kita daripada api neraka? Makna beramallah dengan amal yang soleh. Berusahalah meninggalkan maksiat. Macam mana cara nak buat benda tadi tu, buat amal soleh tinggal maksiat? Belajar. Bila belajar baru kita tahu cara nak buat amal soleh, baru kita tahu cara nak meninggalkan maksiat. Wa ahlikum. Jangan pelihara diri kita je, jangan jaga diri kita je, jaga anak bini yang ada di bawah tanggungjawab kita juga. Kalau datuk, masuklah cucu cicit dia. Kalau majikan, masuklah pekerja dia. Sebab tersebut dalam kitab Baqaratul Amani, bila sebut tanggungjawab ni tadi tu, masuklah. Kalau orang tu majikan, dia kena jaga anak-anak buah yang ada di bawah dia supaya mentaati perintah Allah. Kalau saya pemilik restoran contohnya, saya mentadbir pekerja-pekerja tadi, wajib saya memastikan mereka ni solat, mereka ni belajar agama. Masuk bawah tanggungjawab saya juga rupanya. Bukan pastikan dia kerja dengan betul, pastikan dia tak buat maksiat. Makna dia tu seolah-olah anak kita lah, sebab kita memerintah dia. Jadi kita suruh, kena ingatkan ni waktu semayang kena pergi semayang. Dia nak lari, itu lantak dia lah. Maknanya kita nak jalankan tanggungjawab kan.
Sebab tu ada majikan-majikan yang sedar tanggungjawab ni, dia adakan kuliah-kuliah untuk pekerja. Ada majikan-majikan yang sedar masalah ni, dia ada buat. Mana dalam seminggu tu ada sekali 45 minit untuk pekerja dia belajar agama. Untunglah dia bila pekerja dia takut kepada Allah, bila pekerja dia faham tentang halal haram, untung dia makin majulah perniagaan. Sebab apa? Dia memiliki pekerja yang soleh, memiliki pekerja yang amanah, tak akan curi tulang, dia akan jaga amanah betul-betul, dia bukan bekerja dengan ikhlas betul-betul. Nampak tak? Sebab nak mencari rezeki yang halal tadi. Itulah untung dia apabila pekerja tadi orang soleh-solehah. Yang ruginya bila kita memiliki pekerja yang jahat, habis duit kita dikembang. Barang-barang kita dijual. Koting orang malam ni, kedai aku tak tutup petang. Besok dia buat terbelanja, padahal dia punya kerja. Tapi jangan lupa berapa persen aku dah tolong orang. Kalau kerja tak takut, nampak? Jadi kebaikan untuk kita juga rupanya. Ni ada orang kata, nanti kalau pandai agama, faham agama, jadi jumut tak maju. Bohong. Ada pula lagi faham agama, lagi berkualiti lah kerja dia. Dia amanah, dia takut dosa. Kalau macam ni besok guna soal, guna soal. Maka di sini ialah satu kesusahan yang besar. Bila besok nantilah di hari kiamat itu satu kesusahan yang sangat besar apabila timbangan kebaikan kita lebih ringan daripada timbangan kejahatan. Timbangan kejahatan lebih berat lagi. Ini suatu kesusahan yang besar. Tak ada dah kesusahan yang sebesar macam ni nak cari dalam dunia. Himpunkanlah segala kesusahan, keazaban, keseksaan yang ada atas dunia ni, himpunkan. Takkan menyamai walau sedikit pun kesusahan di hari kiamat. Himpunkanlah atas dunia. Berapa jenis susah yang ada atas dunia? Apa kategori kesusahan, keazaban, kepayahan, apa lagi? Himpunkan semua tu, takkan dapat menandingi kesusahan di hari kiamat. Kerana kesusahan kita di hari kiamat tu tak terakal dipikir. Tak boleh nak cakap macam mana. Punya dahsyatnya susah di hari kiamat. Siapa yang akan dapat benda tu? Kalau kita tak berhati-hati, kita lah yang akan dapat kesusahan, bukan orang lain. Kita lah yang akan dapat. Sebab tu kena jaga diri kita, anak bini kita. Suruh anak bini kita belajar agama. Kalau kita tak pandai mengajar, suruh mereka pergi belajar ataupun cari guru mengajarkan mereka. Kalau tak, nanti kita akan dipersalahkan. Kita akan dipersalahkan. Walau dia sayang mana kita pun, duduk atas dunia tak pernah tinggi pun suara dengan kita, bini kita contoh. Tapi bila besok di hari kiamat, waktu dia dipersoalkan, dia akan menyalahkan diri. Dia akan menyalahkan. Abang tak pernah pesan pun, abang tak pernah cakap pun, abang tak pernah ajar pun. Berat ni. Amal kita betul tak? Sebab kita je yang pergi mengaji. Dia tak pergi mengaji. Semayang kita yang betul. Semayang isteri kita tunggang langgar. Sebab apa? Kita tak pernah ajar dia semayang. Suami tak pernah ajar semayang pun. Beratlah kita nak jawab. Bab tu sayang-sayang kita pada dia pun kena beringat. Dalam bab ni tak ada toleransi. Dalam bab ni tak ada toleransi. Pergi mengaji. Kena mengaji. Kalau kau tak nak juga, mana kau dah ke? Pergi mengaji. Pesan, jangan kita nak tinggal rumah. Pesan, jangan mengumpat, jangan membawang, jangan bersangka jahat dengan orang. Kena pesan, kita suami kena pesan. Itulah tanda dia menjaga anak bininya, dirinya daripada api neraka. Api neraka dia jaga. Dia pantau semaya, pergi mengaji. Pergi mengaji, belajar. Ni abang dah panggilkan guru ni. Ni kunci kereta ni, kereta dah belikan ni. Pergi belajar. Bukan pergi shopping je, pergi belajar lah. Time shopping ni, time mengaji kena pergi. Kalau tak, dosa. Kalau tak besok, wah kita nak menjawab. Tu kalau bini seorang, kalau bini 8, kita tak.
Mana dia 8 saja ya? Jadi beratlah besar nak jawab. Sebab tu tak boleh. Kena paksa ngaji. Dia nak marah-marah lah. Apa pula nak takut? Takkan takut bini pula. Takut nak suruh bini mengaji, takut bini marah. Tu takut bini ya. Jangan takut bini. Dia tak takut kita tu cukup kira. Kita kena berani dengan dia dalam bab-bab ni, kena berani. Pergi belajar. Jangan buat macam ni. Kena cakap macam tu. Dah baik. Jadi tidak, yang besar tidaklah patut dengan orang-orang yang berakal. Tak patutlah orang yang cerdik, yang waras macam kita ni. Tak patutlah, tak patut sangat-sangat orang yang cerdik macam kita ni, yang bijak ni. Lalai dan lupa. Tak patutlah kita lupakan hal ni. Tak patut kita lupakan benda ni. Makna dalam sibuk-sibuk dunia pun jangan lupa benda ni. Tak patut kita nak lupakan benda ni. Kerana benda ni pasti. Benda ni pasti kita akan hadapi benda ni. Jadi jangan lupa. Itulah untungnya datang majlis ilmu ni. Lalai-lalai pun ada teringat juga. Bila datang tempat majlis jadi teringat juga. Sampai juga kata diri kita, terfikirlah juga. Walaupun keluar pintu masjid kan lupa dah ingat sati pula kan. Tidak-tidaknya sekadar ni terfikir. Tapi kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu, mana kita nak terfikir tentang benda ni? Kalau duduk sembang-sembang dengan kawan-kawan, mustahil nak cerita pasal mizan. Lepak teh madu. Lepak teh madu, ambil-ambil minum. Nampak macam sugu ni nampak. Aku risau dah timbangan amal aku besok ingat. Baik tu boleh buat menantu kalau ada dia fikir lagi tu. Tak ada nak mikir dah masa tu. Tak terfikir. Tapi bila datang majlis ilmu, dengar juga mana terdetik juga. Ya tak, ya juga aku ni sampai bila nak macam ni. Duk mati tengah jalan. Aku ni rider. Nyawa atas jalan. Kok mati. Allah, apa aku nak jawab. Tidak fikir macam tu. Mudah-mudahan mendatangkan kebaikan. Dan lupa daripada membanyakkan amal-amal yang baik. Jadi tak patutlah bagi kita yang berakal ni lupa leka daripada nak memperbanyakkan ibadah. Jangan lupa. Jangan kita ingat nak memperbanyakkan harta dunia je. Kena fikir yang nombor satu, memperbanyakkan pahala ibadah kita. Sebab tu lagi penting lagi. Amal yang baik, bila nak amal baik, mana aku mesti kena belajar. Kalau tak belajar, amal aku Allah Ta'ala tak terima walau banyak pun. Jadi tak boleh tidak, aku kena belajar. Sebab ulama' dah bagi tahu dah, tiap-tiap orang yang beribadah dengan tidak ada ilmu, sebanyak mana pun ibadat yang dia buat, amalnya tak diterima oleh Allah sama sekali. Allah Ta'ala tak terima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal ibadah dengan tidak ada ilmu, mardudatun, ditolak semuanya, la tuqbalu, tak diterima oleh Allah. Jadi rugi tak beramal banyak-banyak Allah tak terima? Rugi. Yang untungnya beramal sikit Allah terima, beramal banyak pun Allah tak terima. Jadi kena usaha memperbanyakkan ibadat, memperbaiki ibadat. Dan kesemua yang berakal tak suka dan tak redha beri termasuk dirinya di dalam perhimpunan mereka-mereka yang kedua itu. Mana orang yang cerdik, orang yang waras, dia tak suka dirinya tergolong dalam golongan yang kedua. Mana golongan yang kedua? Yang timbangan amalnya ringan, timbangan kejahatannya lebih berat, akhirnya dihumban dalam neraka hawiyah tadi. Tak ada orang cerdik yang suka benda itu. Orang yang waras pasti tak suka benda itu. Kalau begitu, kalau dah begitu, tetaplah yang sebenar. Tetaplah yang sebenar bagi orang yang berakal itu menyingsing. Ditulis menyingsing tangan-tangan baju selalu. Apa maksud tu? Singsing dengan baju. Maknanya kalau dah begitulah pentingnya amal ni untuk diri kita akhirat besok, tak boleh tidak kena singsing dengan baju. Maksud kena bersungguh-sungguh mulai daripada saat dan ketika ini dah. Maknanya jangan tangguh-tangguh dah. Itu maksudnya bagi orang yang berakal,
bila dah fikir macam tu, dah nampak macam tu, kenalah bersegera menyingsing tangan-tangan baju. Apa maksud ni? Kinayah daripada bersungguh-sungguh. Sebab orang kalau nak buat kerja, bila dia seng-seng dengan baju, siap. Lagi tak selesaikan dia tak mampu. Rumah orang kahwin, dia seng-seng dengan baju, lagi tak ambil pinggan basuh orang, dia tak mampu. Bila dah seng-seng tu, kita lagi nampak dia. Terima kasih lah. Maknanya dia nak bersungguh buat dia, biarkan dia buat. Maknanya kinayah daripada bersungguh-sungguh. Siapalah saya khususnya dan tuan-tuan rahimakumullah semuanya, maknanya jangan tangguh-tangguh dah, jangan lengah-lengah dah. Bersungguh-sungguhlah menyingsing dengan baju. Maknanya bersungguh-sungguh selalu, makna sekarang, jangan tangguh-tangguh dah. Serta-merta berhadap kepada pekerjaan kita yang sebenar-benar dikerjakan dia di atas dunia ini. Maknanya jangan tangguh-tangguh dah. Buatlah apa yang Allah suruh atas dunia ini. Buatlah sungguh-sungguh. Adapun tujuan-tujuan dan benda-benda yang tak disuruh buat atas dunia, jangan buatlah. Usahalah tinggalkan. Perbanyakkan apa yang Allah suruh kita buat atas dunia ni. Sebab apa tu? Sebab apa nak suruh bersungguh-sungguh sekarang ni? Supaya termasuk kita di dalam perhimpunan mereka-mereka yang pertama. Mana pertama tadi? Orang yang berat timbangan amalnya dan mendapat kesenangan di dalam syurga. Mereka-mereka yang pertama yang sah dikatakan kepada mereka itu yang sebenar-benar beruntung dan nasib baik. Inilah yang dikatakan orang yang benar-benar beruntung. Inilah orang yang benar-benar bernasib baik. Siapa? Orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lagi pula amalan kebajikannya lebih banyak, lebih berat daripada amalan kejahatannya. Inilah orang yang sebenar-benar beruntung, orang yang sebenar-benar berjaya, orang yang sebenar-benar bertuah. Mudah-mudahan masuk kita semua, anak bini kita, keturunan kita, kawan-kawan kita, sahabat andai kita, yang jauh yang dekat, yang kenal tak kenal, mudah-mudahan masuk dalam golongan yang pertama ni. Allahumma amin ya Allah. Dan nasib baik, haraplah kita Allah Ta'ala menjadikan kita semua, tak terkecuali anak bini kita masuk semua, adik-adik kita masuk semua, termasuk di dalam perhimpunan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ingat, jangan semata-mata harap dengan tidak ada usaha. Kalau tidak ada usaha, tapi kita nakkan kesenangan dunia akhirat, itu namanya angan-angan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sifat lemah lembutnya Allah Ta'ala atas diri kita, mudah-mudahan kita senantiasa, anak bini kita semualah, muslimin muslimat, senantiasa mendapat tuntunan yang istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diperbaiki, diberi taufik kepada kita, diberi keazaman di dalam hati kita untuk bersungguh-sungguh. Kita tiap-tiap hari, hari demi hari, bersungguh-sungguh berazam, berusaha memperbaiki ibadah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang yang menuntut ilmu, semuanya lah, tak terkecuali. Dengan berkat dan dengan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqdi hajatina ya Allah. Terimalah doa kami, terimalah hajat kami ya Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina ma ahli al-kutub al-unsa wa dhakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi ikhlasan jamila. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Tanik sini. Tanik boleh.